Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk Wahdaniyah. Wahdaniyah yang bermaksud Esa. Dinu Tauhid wa huwa dinu jami'ul anbiya min qabli. Agama Tauhid ialah agama para nabi sebelum ini. Dinu Tauhid as-sabiqat hurrifat wa hafadallahu al-Islam min at-tahrif. Agama Tauhid terdahulu telah diselewengkan dan Allah telah memelihara Islam daripada diselewengkan. Nujidu fil Quran ayatin kathirah tuakidu ala tauhid ka qawlillahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wa qawlihi azza wa jalla qul huwallahu ahad. Di dalam ayat Al-Quran terdapat banyak yang menunjukkan bahawa mengesakan Allah. Contohnya, firman Allah yang bermaksud, ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah. Firman-Nya lagi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Esa. Wa qawlihi azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Firman-Nya lagi yang bermaksud, dan tiada baginya Tuhan yang sebanding dengannya. Wa hazihi wahdatul zat. Allah itu Esa dari segi zat. Allahu azza wa jalla wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu Esa dari segi zat, dari segi sifatnya dan perbuatannya. Fi zatihi, Allah itu Esa dari segi zatnya. Wa sifatihi, Allah itu Esa dari segi sifat, yang bermaksud tiada selain Allah yang sifatnya ada pada Allah. Dan wa af'alihi, tiada selain Allah yang perbuatannya ada pada Allah. Wa hadzal ladzi yu'abbiruna anhu bi wahdatis zat was sifat wa af'al. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai wahdah az-zat wa as-sifat wa af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamu al-wahdaniyah, wihdatu az-zati, wihdatu as-sifati, wihdatu al-af'al. Maksudnya, bahagian-bahagian wahdaniyah yakni Esa ada 3 wahdah, iaitu zat, sifat dan perbuatan. Amma al-adillatu ala hadhihi al-wihdati fakathiratun minha. Maksudnya, dalil-dalil wahdah atau keesaan perkara di atas terlalu banyak. Antaranya, anna alladhina du'iyat lahum al-uluhiyyatu la tujadu fihim sifatu al-uluhiyyat. Maksudnya, mereka yang didakwa mempunyai sifat ketuhanan sebenarnya tidak mempunyai sifat ketuhanan. Wahiyya al-khalqu minal adami wal qudratu ala kulli syai'in. Bermaksud, dia sebenarnya makhluk yang asalnya tiada dan mampu atau berupaya atas setiap perkara. Mereka ni diciptakan oleh Allah seperti macam kita manusia biasa. Tapi manusia lain menyembah mereka dan menganggap mereka Tuhan. Contohnya berhala dan Nabi Isa AS. Fabatulat di'a'u asyariki wal mathilillahi ta'ala wa sabatat haqiqatu tauhid. Maksudnya, maka tidak benarlah dakwaan adanya sekutu dan Tuhan sebanding dengan Allah Ta'ala serta sabit, yakni terbukti, dan benarlah hakikat tauhid. Okey, dekat situ ada dalil nakli. Boleh rujuk terjemahan surah Al-Hajj ayat 73. Saya akan bagi tahu secara ringkas saja. Hikmahnya ayat, yakni dalil nakli, Allah mencontohkan buruk dan lemah perbuatan orang yang menyembah berhala. Walaupun apa yang mereka sembah itu, contohnya berhala, kalau dikumpul-kumpulkan tak mampu untuk tandingi kekuasaan Allah Ta'ala yang Esa. Bismillah. ثانيا أن وحدة الأثر تدل على وحدة المؤثر.
Maksud dia dekat sini, kesatuan kesan yang menunjukkan pemberi kesan yang satu. Poin pertama, faiza wajadna khattaini mutatabiqaini qulna innahuma li syakhsin wahidin. Apabila kita dapati dua kesan langkah selari dan sama, kita mengatakan ia datang daripada seseorang. Walidha yu'tamadu at-tawqi'u fi isbati sihhatil wasaiq. Justru tanda tangan diguna pakai untuk pengesahan dokumen. Faiza tatabaqat tawqi'an kana al-muwaqqi'u wahidan. Apabila dua tanda tangan serupa, penanda tangan tentulah orang yang sama. Wa iza wajadna bisamatin mutatabiqatin qulna innahuma li syakhsin wahidin. Apabila kita dapati kesan ibu jari sama, kita meyakini bahawa ia kepunyaan seorang yang sama, dan begitulah seterusnya. Wahakaza. Begitulah seterusnya. Poin kedua, waqad asbatal ilmu al-hadisul yawma anna tariqat at-tasmim fi jami'il kauni wahidah. Maksud dia dekat sini, penemuan hasil kajian sains moden mendapati cara penyusunan di seluruh alam ini satu sahaja. Fakullul makhluqati mu'allafatun min zarratin. Setiap makhluk disusun dari sel-sel atau atom zarah-zarah tertentu. Wahia murakkabatun bitariqatin wahidatin wa in ikhtalafat al-muwasafat. Ia disusun dengan satu cara sekalipun mempunyai sifat yang berbeza. Wa tariqatu tarkibi ajza'il kauni wahidatun. Cara penyusunan struktur alam ini satu. Fazzaratu nuwatun taduru haulaha jusaimatun. Setiap zarah terdiri daripada gabungan beberapa atom, dan setiap atom terdiri daripada nukleus yang beredar di sekitarnya elektron. Yang dimaksudkan kat sini, poin seterusnya, ayat seterusnya, wal majmu'atu asy-syamsiyatu nuwatuha syamsu taduru haulaha ajsamun hiyal ardu wal marikh. Sistem matahari berpusat kepada matahari, beredar di sekelilingnya planet iaitu bumi, marikh dan lain-lain. Wal majarratu al-kabiratu kadzalik. Alam semesta yang luas begitulah juga. Wa yalfitul antibahu anna al-arda taduru haula nafsiha min al-yamin ila al-yasar. Apa yang menarik perhatian kita ialah bumi beredar pada paksinya dari kanan ke kiri. Wal hujjaju at-taifuna bil ka'bati amarahumullah ta'ala ayyatufu haula al-ka'bati min al-yamin ila al-yasar. Begitulah juga para jemaah haji yang tawaf di Kaabah diperintahkan oleh Allah supaya tawaf dari kanan ke kiri. Poin yang last ni lah menunjukkan fal khaliqul musyarri'u wahidun subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan yang menjadikan dan Tuhan yang mensyariatkan adalah satu, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian. Seterusnya, lau kana fil kauni ilhani la amkana an yahtadifa fi amri ma ka'an yuridu ahaduhuma harakata syai'in fi waqti wa yurid akhar sukunahu fi zalikal waqti. Maksudnya di sini ialah sekiranya alam ini ada dua Tuhan, sudah tentu akan berlaku perselisihan dalam sesuatu perkara. Contohnya, bayangkan alam ini ada dua Tuhan. Salah satu Tuhan ingin menggerakkan seseorang, sedangkan Tuhan lagi satu ingin mendiamkannya. Wa inda izin minal mustahil an tanfuza iradatuhuma ma'an li'anna syai'a la yakunu mutaharrakan wa sakinan fi waqti wahid. Ketika itu, mustahil kehendak kedua-dua Tuhan itu terlaksana serentak, sebab bergerak dan diam tidak boleh berlaku dalam waktu yang sama. Mustahil juga tidak terlaksana kehendak salah satu Tuhan itu, kerana
Kehendak Tuhan tidak mesti terlaksana. Justeru, kehendak salah satu Tuhan mesti terlaksana. فالذي نفذت إرادته هو الإله حق والآخر ليس بإله بل هو عبد المقهور. Maksudnya di sini, Tuhan yang berkehendaknya itu terlaksana, itulah Tuhan yang sebenar. Sementara yang satu lagi bukanlah Tuhan. Bahkan, ia adalah hamba yang mengikut kehendak Tuhan. Iaitu kitalah hamba kena mengikut kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang sebenar ialah Allah Azza wa Jalla. Contoh lain yang tiada dalam buku. Bayangkan kalau langit dan bumi ada dua Tuhan. Pasti akan rosak dan binasalah langit dan bumi itu. Tetapi kita tengok sekarang, langit dan bumi dalam keadaan baik, di mana matahari terbit pada waktunya dan bulan pula timbul pada waktunya. Ini menunjukkan bahawa mentadbirkan langit dan bumi hanyalah cuma satu. Dan bukan dua, bukan tiga, ataupun banyak. Yang satu itulah yang mentadbirkan, menghancurkan dan sebagainya. Iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadinya kita mestilah yakin bahawa Allah itu tidak berbilang-bilang. Allah itu cuma satu. Tidak dua dan bukan lebih. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan bagi sifat Allah wahdaniyah dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bismillahirrahmanirrahim. Walihaza qala Ibrahim alaihi salam min Namrud allazi idda'a al-uluhiyyah. Nabi Ibrahim AS telah berkata kepada Namrud yang mendakwa dirinya mempunyai sifat ketuhanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah memunculkan matahari itu dari arah timur. Jika kamu benar, datangkanlah matahari itu dari arah barat. Falamma ra'a Namrud anna iradatahu lan tafuza fi hadza sya'ni bahad. Tatkala Namrud melihat kehendaknya tidak terlaksana dalam peristiwa ini, dia tergamam dan penipuannya pun terselah. Fasyamsu tusyrik wa taghrub biintizam kama yasha'allahu ta'ala. Matahari naik menyinar dan tenggelam dengan aturan yang dikehendaki Allah. Wal kaunu kulluhu yasiru biintizam la halala fihi hasab iradatillahi ta'ala. Alam seluruhnya beredar dan berjalan dengan teratur, jadi cacat sila mengikut kehendak Allah. Fadalla ala anna al-kauna laysa fi illa ilahu wahid wa Allah ta'ala. Maka ini menunjukkan tidak ada yang menjadikan alam ini kecuali Tuhan yang satu, iaitu Allah. Wa anna iradatahu yallati tusayyirul kauna bihadza an-nizam as-salih li jami'i man fihi. Kehendaknya lah yang menggerakkan alam dengan peraturan yang sesuai untuk semua makhluk yang ada di dalamnya. Walau kana ma'allahi ilahun lama kana hadza an-nizam ar-ratibun nafi' al-mudhash. Sekiranya ada Tuhan lain bersama-sama Allah, sudah tentu tidak ada sistem teratur memberi manfaat dan hebat ini. Wa sadaqallahul azim. Benarlah Allah yang mulia berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Jika ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya rosak binasalah kedua-duanya. Fa'adamu al-fasadi fis samawati wal ard dalilun ala anna ilahahuma wahid wa Allahu azza wa jalla. Maka tidak berlakunya kerosakan di langit dan di bumi menjadi dalil Tuhan bagi langit dan bumi itu satu sahaja, iaitu Allah. Wa iza sabata annahu la ilaha illallah sabata annahu laysa li ahadin sifatun ka sifatillah. Apabila kita pasti bahawa tiada Tuhan selain Allah, kita juga pasti bahawa tiada seorang pun yang sifatnya sama seperti sifat Allah. Wala ahada yushbihu fi'lahu fi'lallah. Tiada seorang pun yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Fallahu ta'ala iza arada syai'an kana wa ghairu yahtaju ila asbabin wa wasail. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka terjadilah ia. Mereka yang selain Allah berhajat kepada sebab dan wasilah untuk melakukan sesuatu. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang bermaksud,
Sesungguhnya urusan Allah itu apabila dia menghendaki berlakunya sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya, jadi, maka jadilah. Baiklah, yang seterusnya. Wa ba'da ma'rifatu hadhihi sifat. Selepas mengetahui sifat-sifat ini, yajibu an na'taqidu anna Allah Ta'ala munazzahun an mudadun lahu fi dhatihi aw fi sifatihi. Kita mestilah memikirkan bahawa Allah Ta'ala itu suci daripada yang berlawanan dengannya, pada zatnya atau pada sifatnya. Contohnya, Allah Ta'ala itu tiada cacat dan celah. Li'annahu qadimun wa sifatihi qadimatun. Kerana Allah Ta'ala itu sedia ada dan sifatnya juga itu sedia ada. Wa hadha ya'ni adamul mudadun lahu fis sabiq wal ahaqqa. Dan ini bermakna tiada yang seumpamanya sebelum ini dan yang di kemudian. Li'anna diddi la yajtami'u ma'a diddihi. Kerana seperti itu tidak dikumpulkan bersama yang berlawanan, kal harakah was sukun was zulami wan nur. Contohnya yang bergerak dan yang tenang ataupun diam, dan yang gelap dan yang bercahaya. Wallahu azza wa jal qadimun baqun fayastahilu an yakunu lahu diddi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu sedia ada dan kekal, maka ianya mustahil ada yang seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung perbahasan daripada sahabat saya mengenai topik al-wadaniyah. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada bahagian saya sendiri adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil masyabi fi zat aw sifat. Allah Subhanahu wa taala ini suci daripada zat ataupun daripada sifat yang menyerupai dengannya. Hal ini kerana sekiranya sifat ataupun zat Allah menyerupai dengan makhluk yang lain, dia akan menjadi mukhalifun lil hawadis, menyalahi ataupun bercanggah dengan perkara yang baharu. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil syirik fi zat was sifat wal af'al. Allah Subhanahu wa taala ini suci daripada sekutu pada zat, sifat dan perbuatan. Kerana apa? Li'annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa taala ini esa, satu, tunggal pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil walid wal walad. Allah Subhanahu wa taala ini suci daripada adanya bapa dan juga adanya anak. Hal ini kerana li'annal wiladah min sifatil hayawanat. Kerana sifat melahirkan ini adalah daripada sifat haiwan. Okay, poin yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala munazzahun an masyabahatil makhluqat. Allah Subhanahu wa taala ini suci daripada menyerupai makhluk. Okey, jadi saya telah buat untuk kita sama-sama lihat perbezaan antara Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk. Okey, mari kita lihat yang pertama al-makhluk. Okey. Al-walad muhtajun ila al-walid fi wujudihi. Anak memerlukan kepada bapa dalam kewujudannya. Ini bermaksud, senang cerita, tanpa adanya bapa, anak tersebut juga tidak akan ada. Okay, manakala Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang kita telah pelajari, Allah Subhanahu wa taala ini qadimun, sedia ada. Okay, poin yang kedua, al-walid yahtaju ila al-walad liyakunu wujuduhu imtidadan ba'da mautihi. Okay, bapa memerlukan kepada anak supaya kewujudan dia berpanjangan walaupun selepas matinya. Ini keturunan lah ni, maksudnya lepas bapa dah mempunyai anak, anak akan kahwin dan anak dia pula akan kahwin dan untuk menyambungkan keturunannya. Manakala Allah Subhanahu wa taala ini hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala ini hidup dan tak akan mati. Okay. Poin yang ketiga adalah al-wiladah taqtadi annal walid yanfasilu minhu juz'un fayakunu waladan. Okay. Melahirkan anak ini bererti berpisahnya sebahagian daripada tubuh ayah, si ayah, dan akan menjadi anak. Okay. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wahidan la yatajazza. Allah Subhanahu wa taala ini
tidak bercerai dan tidak berpisah-pisah daripada badannya. Maksudnya tidak akan menjadi anak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan surah Maryam ayat yang ke-88 hingga 93. Maaf saya terlupa nak tulis surah apa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala ittakhazar rahmanu walada. Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu. Bumi terbelah, gunung ganang runtuh. Anda aulir rahmani walada. Ini kerana mereka mendakwa bahawa Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Okay, jadi yang kat bawah sekali tu, annal walada mustahilun 'ala Allah li annal walad naqsun. Okay, daripada ayat Quran tersebut menjelaskan kepada kita bahawa anak itu mustahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat melahirkan ini adalah sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mendakwa adanya anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini bertentangan dengan kepercayaan dan iktikad sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang seterusnya, Allah Ta'ala munazzah anil asdiqa lianna al-insan yattahidu lihajatihi ilaihim. Allah suci daripada teman sebab manusia yang berhajat kepada mereka. Keesaan Allah boleh ditunjukkan daripada sini yang Allah tak memerlukan sesiapa untuk jadikan untuk teman dia. Tapi manusia berhajat kepada teman. Seterusnya, Allah Ta'ala mustaghnin 'anil hub. Allah juga tak berhajat daripada makhluk. Was-sadaqah takunu bainal mutajanisin. Persahabatan tu berlaku antara dua jenis yang sama. Allah dah ciptakan makhluk ni memang disifatkan untuk ada ni teman. Allah Ta'ala la yushibbuhu syai'. Allah ni tak menyerupai dengan sesuatu. Contohnya, Innallahu ta'ala awliya yuhibbuhum wa yuhibbunahu lakinna hubbahu lahum laysa kahubbina. Allah dia mengasihi wali-walinya. Dan mereka mengasihi Allah. Tetapi kasih sayang Allah terhadap mereka tak sama dengan kasih sayang wali tu dekat Allah. Kat sini menunjukkan yang sifatuhu laysat ka sifatina. Sifat Allah tu kita tak boleh samakan dengan sifat kita. Antara dalil yang menunjukkan keesaan Allah tu ada dua kat sini. Yang pertama, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang bermaksud tiada satu pun yang sebanding dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalil yang kedua, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Maksudnya kat sini, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk yang memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak sesiapa pun yang serupa dengannya. Dalil ni dah menunjukkan keesaan Allah tu memang sifatnya Esa. Perkara-perkara yang dah ditunjukkan, yang disebutkan tadi, menunjukkan yang sifat keesaan Allah tu tak dapat dinafikan lagi. Kita manusia hamba Allah ni kena percaya dengan keesaan Allah tu, yang Allah tak menyerupai dengan mana-mana pun. Sekian, terima kasih. Itu saja video kami.